Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6 baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar, dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala, menentu dengan iradahnya. Dan makna qadar itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, tadi maknanya, ini maksudnya, tafannun fil ibarah dia panggil. Perbagaikan ayat kita supaya tak jemu kita. Tadi dengan maknanya qada itu penentuan, dan makna qadar itu takdir. Apa takdir? Maksudnya, maksud takdir perbuatan Allah yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbuat dengan kudrahnya. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, tadi didatangkan makna bagi qada, didatangkan makna bagi qadar. Sekarang ni didatangkan makna, apa makna percaya tu pula. Percaya dengan qada dan qadar, apa makna percaya? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya iman tu mengaku putuh di dalam hati seseorang. Ini iman, mengaku putuh di dalam hati seseorang. I'tiqad di dalam hati seseorang, itu iman. Mengaku putuh di dalam hati seseorang, mengaku putuh kita panggil i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putuh. Sebab kita bicara adalah iman, rukun iman yang ke-6. Bukan bicara berkaitan dengan maqam ihsan. Maqam ihsan sama ada maqam ihsan di hadapan, maqam muraqabah, maqam musyahadah. Itu maqam musyahadah, ahlus syuhud. Maqam ahlul kashfi itu bicara syuhud, bicara zauq itu bicara lain. Sekarang kita bicara iman, bukan bicara maqam ihsan. Maqam musyahadah, maqam syuhud, itu bicara lain tu. Itu bicara syuhud, dipanggil zauq. Kita bicara sekarang adalah iman. Kita bicara bab iman, beriktikad, itu bicara kita.
Adapun pandang akan qada dan qadar, rasa akan qada dan qadar, menjiwai akan qada dan qadar, itu bicara lain, itu bicara maqam ihsan. Ni kita kena ambil perhatian molek ni. Kita bicara iman. Iman tu at-tasdiqul qalbi, membenar hati akan qada dan qadar, dengan makna mengaku putus di hati, beriktikad di hati akan qada dan qadar. Adapun pandang, syuhud dia panggil. Adapun rasa, zauq dia panggil. Itu bicara bab maqam musyahadah, itu maqam ihsan, itu bicara maqam aulia. Jadi sini kita kena ambil perhatian molek. Kalau bicara bab iman, kita bicara bab i'tiqad, dia panggil bicara i'tiqadiyun. Kita bicara i'tiqad, i'tiqadiyun. Kita bukan bicara syuhudiyun. Itu maqam musyahadah, itu bicara dalam kitab hikam, itu bicara dalam kitab ad-durrun nafi. Itu bukan bicara syariah, itu bukan bicara bab i'tiqad, i'tiqadi, bukan. Itu bicara bab maqam aulia, maqam syuhud, maqam zauq, pandang di basirah aulia, rasa di basirah aulia, menjiwai di basirah aulia. Itu bicara lain. Kalau bicara iman, bicara bab syariat sifat 20, pandang, rasa, menjiwai, stop, jadi cukup. Bukan tu, bukan tadi sudah tak boleh nak membezakan antara bicara iman, bicara i'tiqad dengan bicara maqam aulia. Kalau capur gitu memang salah. Memang salah sangat-sangat. Memang salah sangat-sangat. Pandang di hati akan qada dan qadar, rasa di hati akan qada dan qadar, menjiwai di hati akan qada dan qadar. Pandang akan af'alullah, itu qadar. Rasa di hati akan af'alullah, itu qadar. Itu bicara lain. Kita bicara iman. Kita bukan bicara maqam ihsan. Kita bahagian agama Islam, lepas dah bicara, sekarang kita bicara iman, barulah masuk pada bicara ihsan, dan pergi kepada maqam ihsan, maqam muraqabah, maqam musyahadah. Itu maqam ahli syuhud dia panggil. Pandang di basirah, zauq di basirah aulia. Percaya dengan qada dan qadar. Percaya ni maknanya mengaku putus dalam hati seseorang. Tapi yang salah ni, apabila mengaku putus mesti pandang di hati. Bila mengaku putus mesti rasa di hati. Kalau tidak pandang di hati, tak rasa di hati, belum lagi mengaku putus. Tu dia punya huraian dia. Salah sangat-sangat. Ada ni. Saya mengaji pondok, hak dengan tuk guru lah. Dengan ustaz tu kepala telah lah. Dengan ustaz lah. Bicara bab iman lah. Bicara bab i'tiqad. Sepatah tak sebut pandang, rasa. Itu bicara lain. Itu bicara tasawuf hakikah. Itu bicara maqam. Sekarang ni banyak dalam masyarakat kita yang bicara bab iman, bicara bab i'tiqad, terus pergi kepada pandang, rasa. Pandang, rasa akan af'alullah. Jangan pandang, jangan rasa af'al kita. Kita mari belajar ni, gerak kita mari belajar ni, kena pandang, kena rasa af'alullah, bukan af'al kita. Melangkah ni bukan perbuatan kita, af'alullah. Ini rukun iman yang ke-6. Qadar, perbuatan Allah, af'alullah. Kena pandang af'alullah, kena rasa af'alullah. Jangan rasa af'al hamba. Jangan rasa perbuatan hamba. Walahat, jangan rasa macam mana, mesti kita rasa. Kita tak rasa. Melangkah ke masjid ni kita tak rasa. Serbang molek dah tu dah. Kebah dah tu, tak rasa tu. Tu kena pergi jumpa doktor tu. Rasa ke tak? Memang kita rasa,
Bahkan kita wajib i'tiqad di hati, hamba ada pilihan, hamba ada usaha, hamba ada af'al. Ini af'alullah, itu rukun iman. Ni kita cerita ni. Hak kita di hamba ni wajib kita i'tiqad, bukan kita pandang rasa saja. Kita wajib i'tiqad, hamba ada pilihan. Ni, mari ke masjid ni pilihan kita. Dan hamba ada usaha. Ini af'al kita, perbuatan kita. Melangkah ke masjid ni perbuatan kita. Wajib berpegang. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, ni kami yang sembah. Tidak berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Pandang rasa af'alullah, pandang rasa af'alullah. Hilangkan pandang rasa af'al perbuatan kita. Tunduk pada akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Memanglah hakikinya pilihan hamba, usaha perbuatan hamba, qada dan qadar. Itu hakiki dia begitulah. Tapi sekarang ni kita bicara bab iman, mengaku putus di hati, i'tiqad di hati. Bukan pandang, bukan rasa. Ditunduk kepada akidah Jabariyah. Selagi kita memandang kita ada pilihan, selagi kita memandang kita ada perbuatan, tak selamat kita daripada sifat riak, ujub dan takabur. Kenapa di hati bersifat dengan sifat riak, ujub, takabur? Sebab memandang diri ada pilihan dan perbuatan dalam melakukan amal ibadah, maka timbullah riak, ujub, takabur. Untuk menghilangkan wujud riak, ujub, takabur, kena hilangkan. Disuruh hilangkan. Memang betul lah. Kerana kita memandang kita yang memilih dan melakukan kebaikan, maka akan diuji dengan riak, ujub, takabur, betul. Kita kena mujahadah lah untuk memelihara hati kita daripada riak, ujub dan takabur. Kita kena sentiasa memperingatkan diri kita. Kita memperingatkan diri kita. Itu dia panggil muraqabah. Kita memperingatkan diri kita bahawa hakikinya la haula wala quwata illa billah. Kita hanya memperingatkan diri. Pandangan diri kita, rasa diri kita memanglah pilihan dan perbuatan kita atas kebaikan yang dilakukan. Tapi bila kita memperingatkan diri kita, muraqabah kita memperingatkan diri kita, ini semua taufik dan hidayah Allah untuk memelihara hati kita daripada riak, ujub dan takabur. Sampai maqam awliya, mereka hanya syuhud pandang pada af'alullah, mereka hanya zauq rasa af'alullah, maqam fana, memanglah selamat sepenuhnya mereka daripada riak, ujub dan takabur. Itu maqam awliya, itu bicara lain. Kita duduk maqam syariat, sebab tu kita kena sentiasa mujahadah memelihara hati kita daripada riak, ujub, takabur. Sebab memang kita memandang bahawa kebaikan tu ada pilihan dan perbuatan kita. Kalau kata jangan pandang pun, tetap kita memandang akan pilihan dan perbuatan kita. Tetap kita akan memandang. Pada ni akhirnya tunduk pada Jabariyah. Tapi orang yang belajar seumpama ni tak ada riak, ujub, takabur. Terkadang tengok orang dengan ekor mata je, orang tak ada maqam, dia je ada maqam. Berat lagi. Ada ni. Memanglah apabila kita memandang diri kita, tak payah lari dah tu. Kita yang buat ibadah, kena pelihara hati daripada riak, ujub, takabur. Nak hilang sepenuhnya riak, ujub, takabur, maqam fana, maqam awliya. Lenyap di basirah tidak ada, melainkan syuhud akan af'alullah, pandang di basirah awliya akan af'alullah. Itu cerita bab maqam tu. Kita cerita bab iman, cerita bab i'tiqad. Kena letak molek. Jangan campur antara bicara i'tiqad dalam tauhid sifat Allah dengan bicara syuhud dalam kitab hikam, kitab adurun nafi, kitab al-manhalus safi, kitab tanwilul qulub, kasbul asrar. Itu semua bicara bab
tasawuf haqiqah, itu bicara bab maqam. Kita bicara bab syariah. Jadi kenapa jadi campur tu? Yang pertama, jahil hak permulaan agama bab iman, bab mengenal Allah dan Rasul. Dan dia tidak mursyid dalam pembicaraan ilmu tasawuf haqiqah, hanya membaca sendiri ataupun berguru dengan guru yang tidak berguru. Itu kena hati-hati sekarang. Salah pengajian terundur kepada akidah Jabariyah. Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh. Ini makna iman. Akan bahawa segala perkara yang berlaku. Segala perkara yang berlaku. Daripada baik dan jahat. Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Semuanya, semua segala perkara yang berlaku tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qada. Dan dengan menjadi ia Allah akan dia akan segala perbuatan itu pergi kepada qadar. Ni tajuk rukun iman yang keenam. Yang pertama, antu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hak di musak sebelah tu lah. Dan engkau beriman, Nabi kata, engkau beriman. Ni kita bicara iman, bicara i'tiqad yang pertama. Yang kedua, percaya dengan yang pertama qada, dan yang kedua qadar. Dua pegangan di rukun iman yang keenam. Dua pegangan. Kedua-dua pegangan ni kena kemah molek, kena tahqiq molek, kena kejap molek. Dan pada kedua-dua pegangan ni ada terpesong yang asing-asing. Ada yang i'tizal, mereka yang berpegang yang tergelincir dipanggil Mu'tazilah. Orang yang i'tizal, orang yang tergelincir, terpesong daripada i'tiqad Ahlussunnah Jamaah dalam bab qada. Dan ada mereka yang i'tizal, yang terpesong pada persoalan qadar. Ada yang terpesong pada kedua-dua, terpesong pada qada dan terpesong pada qadar. Jadi qada satu, qadar satu. Dalam kitab Faridatul Fara'id, pembicaraan qada dan qadar cukup panjang pada pembicaraan sifat iradah, sifat yang ke-8. Cuma dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, pada pembicaraan sifat iradah, sifat yang ke-8, tak panjang manalah bicara hak berkaitan dengan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Tidak bicara panjang. Sebab dalam kitab Faridatul Fara'id dibicarakan berkaitan dengan perbuatan baik, perbuatan jahat. Baik iman dan ta'ah, jahat kufur dan maksiyah dibicarakan dalam kitab Faridatul Fara'id panjang. Kemudian dari segi adab percakapan, wajib beradab dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perbuatan jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara dalam kitab Faridatul Fara'id, tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni tidak membicarakan. Dia tak panjang manalah dalam kitab Al-Misbahul Munir. Sebab dalam kitab Faridatul Fara'id, daripada pembicaraan sifat wujud sampai ke sifat wahdaniyah, 6 sifat, hampir lebih kurang 2 muka surat. Tapi 2 muka surat dalam kitab Faridatul Fara'id tak sama dengan muka surat Al-Misbahul Munir ni. Dia lebih halus.
Jadi 6 sifat daripada wujud sampai ke wahdaniyah, hampir 2 muka surat. Daripada ilmu sampai kaunuhu mutakalliman, ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman, 12 sifat pun hampir 2 muka surat. Wujud sampai ke wahdaniyah 6 sifat hampir 2 muka surat. Daripada ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman 12 sifat hampir 2 muka surat. Pembicaraan qudur dan iradah lebih kurang sama, hampir 2 muka surat, panjang. Wujud sampai ke wahdaniyah panjang dah juga, tapi hampir 2 muka surat. Ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman panjang juga, hampir 2 muka surat. Tapi 1 muka surat kitab Faridatul Faraid kita fahamlah, lebih banyak, lebih panjang daripada kitab Al-Misbahul Munir ni. Qudrah yang paling panjang ada di iradah, hampir 2 muka surat. Ini. Kemudian saya biasa sebut dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dan kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Arba'in fi Usuluddin dia ada 40 tajuk, dan kitab Arba'in fi Usuluddin 10 tajuk yang pertama akidah, 10 tajuk yang kedua fiqh, 10 tajuk yang ketiga 10 sifat kecelaan tasawuf, 10 tajuk yang keempat 10 sifat kepujian ni tasawuf. Atau dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, itu jalanan Imam Ghazali, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau tasawuf dikata di jalan Imam Ghazali, bukan. Jalan Imam Ghazali tauhid, fiqh, tasawuf. Dan kita Ihya Ulumuddin ni berapa bab dia bicara bab tauhid. Panjang juga di awal kita Ihya Ulumuddin. Selepas bicara bab ilmu, masuk bicara bab tauhid, akidah, boleh masuk pada bicara fiqh. Ada ni. Jadi dalam kita Arba'in fi Usuluddin di 10 tajuk yang pertama ada bicara bab akidah. Di 10 tajuk yang pertama bicara sifat takdis. Sifat takdis ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis lah. Bunyi sama dah, takdis dengan hawadis. Dah, takdis menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk. Hawadis tu yang baharu. Jadi sifat takdis kita panggil sifat mukhalafah lah. Sifat takdis menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk, setengah muka surat. Saya ada buat catatan. Sifat iradah 1/4 muka surat, sifat ilmu 1/4 muka surat, sama' dan basar 1/4 muka surat, sifat kalam 1/3 muka surat. Kemudian bicara bab hari akhirah 1 muka surat, tapi 1 muka surat tu banyaklah. Bicara bab nubuah kenabian 2 muka surat. Bicara bab sifat iradah 7 muka surat setengah. Ada? Bicara bab hari akhirah 1 muka surat. Bicara bab nubuah kenabian 2 muka surat. Bicara bab sifat iradah 7 muka surat setengah. Panjang bicara ni. Pada ni. Berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Cuma dalam kitab Al-Misbahul Munir kita ringkas sahaja. Membicarakan hak sifat iradah tu. Jadi yang pertama kena faham apa dia qada, yang kedua kena faham apa dia qadar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bab muka surat sebelah tu, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ditanya akan Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bil qadari dal bagi atas pun boleh, bil qadari dal bagi mati pun boleh. Bil qadari ataupun bil qadari. Qadaran, qadran itu masdar, takdiran itu masdar. Bil qadari ataupun bil qadri. Tetapi di
Tadi rukun iman yang keenam yang Nabi SAW bersabda, hanya qadar. Hanya qadar. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Bicara qadar. Hadis riwayat Imam Muslim ni bicara qadar. Bicara qadar. Dalam hadis Imam Muslim yang lain, wabil qadari kulli. Wabil qadari kulli. Dan dengan qadar sekaliannya, sekalian qadar. Qadar juga, mana ada qada. Ni hak hadis. Hadis hak Imam Muslim, hadis Jibril ni. Ni kita maklum sangatlah. Hadis hak berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Itu hadis Jibril wa Imam Muslim. Tapi dalam hadisnya hanya menyebut wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman dengan qadar Allah, baik qadar Allah, jahat qadar Allah. Hadis Muslim yang lain, wal qadari kulli. Dan engkau beriman dengan qadar sekaliannya. Hanya qadar. Mana ada qada. Satu. Kenapa hanya didatangkan qadar, tidak didatangkan qada? Hak dalam kitab kita ni, ini percaya dengan qada dan qadar. Persoalan ni walaupun bunyi simple, tetapi tak kemah molek, sining pun dicukar cemakin dah. Sining pun dia cukar cemakin dah. Sebab ada hadis menyebut qada, ada hadis menyebut qadar. Sekarang kita ni qada dan qadar. Jadi sebelum kita pergi kepada makna qada dan qadar, yang pertama, qada dan qadar ini apabila didatangkan satu daripada dua, maka sudah memada yang mana kedua makna akan masuk sekali. Iza istama'a aftaraka wa iza aftaraka istama'a. Pada ni, apabila didatangkan kedua-dua, qada dan qadar, iftaraka, mana makna qada sendiri, makna qadar sendiri, asing-asing. Wa iza aftaraka istama'a. Apabila didatangkan satu, dalam hadis qadar, ada dalam hadis qada, maka ijtama'a, terhimpun makna qada dan qadar pada satu. Ada gitu, kena ingat gitu je. Qada dan qadar, macam dalam kitab kita ni, yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar. Sebut qada dan qadar. Qada maknanya sendiri, qadar maknanya sendiri. Apa makna qada dan qadar? Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Kita tengok pula jalanan Imam Asy'ari macam mana, jalanan Imam Maturidi macam mana. Tapi yang pertamanya sebut qada dan qadar. Qada makna dia sendiri, qadar maknanya sendiri. Kalau sebut qada sahaja ataupun sebut qadar sahaja, ijtama'a, akan terhimpun makna qada dan qadar pada satu kalimah, pada satu perkataan. Anda ni. Jadi kita sebut ringkas dahulu, hak rukun iman keenam ni, percaya akan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Kehendak Allah, iradah, dan perbuatan Allah, qudrah. Pandai ni. Kalau sebut kata beriman dengan qadar, contoh dalam hadis ni, maknanya beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Beriman dengan qada, qada dengan makna kehendak Allah dan perbuatan Allah. Beriman dengan qada dan qadar. Qada kehendak Allah, iradah. Qadar perbuatan Allah, qudrah. Asingkan, asingkan. Faham? Kalau dalam hadis, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan qadar. Apa makna qadar? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Dua mana? Dua dalam satu perkataan qadar.
Kalau disebut dengan beriman dengan qada Allah, qada apa makna? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak dalam kitab kita ni yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar. Qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qadar barulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kalau sebut qada dan qadar, kalau sebut percaya dengan qadar dan qada, itu kita akan bicara lain pula. Percaya dengan qadar dan qada. Qadar adalah kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Atas jalanan Imam Maturidi. Hak kitab kita ni ambil jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Qada kehendak Allah, qadar perbuatan Allah. Jalanan Imam Maturidi percaya dengan qadar dan qada. Qadar kehendak Allah iradah, qada perbuatan Allah qudrah. Tetapi kalau disebut hanya beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah dengan makna kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Itu je. Dia banyaklah yang seumpama ni. Macam bicara Islam dan iman lah. Yang kita bicara Islam dan iman kan. Islam dan iman. Islam terima zahir, iman percaya hati. Lain. Tapi kalau sebut Islam saja, kalau sebut iman saja dengan makna terima zahir dan percaya hati. Sekali masuk. Kan tak ada? Orang-orang Islam, awak sebut Islam saja tak cukup. Orang Islam yang beriman lah. Islam tu bahagian zahir. Tak ada iman tak pakai. Sebut Islam saja sudah cukup. Dengan makna orang ni orang yang terima zahir dan percaya hati. Tapi kalau sebut orang Islam yang beriman, Islam terima zahir, iman percaya hati. Bila datangkan kedua-dua. Sebagai contoh laginya, taufik dan hidayah. Ini hak kita duduk semua ni. Taufik dan hidayah. Terkadang disebut hidayah sahaja. Terkadang disebut taufik sahaja. Yang kita doanya, doa hidayah saja. Kita doa hidayah je dalam sembahyang. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini. Kita minta apa tu? Minta hidayah. Ketika duduk antara dua sujud. Doa kunut wahdani Allahumma hdini fi man hadai. Dalam doa kunut Allahumma hdini, kita minta hidayah. Taufik tak mau minta ke? Minta hidayah je. Taufik nak letak mana? Hidayah ni perkara sebenar nampak sebenar, perkara tak sebenar nampak tak sebenar. Tu hidayah. Taufik itu Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk mengikuti yang sebenar, beri kekuatan kepada kita untuk meninggalkan yang tak sebenar. Itu taufik. Kalau setakat betul lah, baik. Tapi zaman sekarang nak turut macam mana? Tengok. Tak ada kekuatan. Cukup gitu. Ada hidayah dah tu. Sebab hak sebenar, dia aku sebenar. Hak tak sebenar, dia aku tak sebenar. Memanglah tak sebenar. Salah. Tapi zaman sekarang nak ikut sebenar saja kot. Nak hidup macam mana kita tu kata-kata dia. Jadi maknanya dia tak ada taufik, tak ada kekuatan nak turut yang sebenar, nak tinggal yang tak sebenar. Tak ada kekuatan, tak ada taufik dia panggil. Hidayah dia lah. Sebab yang sebenar dia nampak sebenar, yang tak sebenar dia nampak tak sebenar. Hak karuknya hak sebenar dia kata salah, hak salah dia kata sebenar, tu balik awal tu. Tapi kalau setakat hak sebenar nampak sebenar tapi tak ada taufik, tak ada kekuatan untuk mengikuti yang sebenar, tak ke mana juga. Tahu perkara itu tak sebenar, salah, tak ada kekuatan untuk meninggalkan yang tak sebenar, yang salah, tak ke mana juga. Tak ada taufik. Yang kitanya minta hidayah aja, tak minta taufik, tak minta kekuatan tu. Mana? Kita minta hidayah je, tak minta taufik.
dia sama juga. Taufik dan hidayah sama dengan qada dan qadar. Didatangkan satu, masuk kedua-dua makna. Didatangkan kedua-dua, taufik mana lain, hidayah mana lain. Jadi yang kita duk minta tu, wahdini, Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta hidayah dengan makna kita boleh Tuhan beri kekuatan kepada kita boleh mengikut perkara sebenar yang kita nampak sebenar. Kita minta Tuhan beri kekuatan kepada kita meninggalkan perkara yang tak sebenar, yang kita nampak tak sebenar. Itu makna kita minta hidayah. Dengan makna masuk di dalam tu makna taufik. Tapi kalau kita asingkan, ya Allah berilah hidayah dan taufik kepadaku. Hidayah mana hidayah, taufik mana taufik. Kalau kita datangkan kedua-dua. Tapi nak ceritanya, cukup kita hanya datangkan hidayah saja. Cukup kita hanya datangkan taufik saja. Ya Allah berilah hidayah akan daku. Ya Allah berilah taufik akan daku. Cukup. Sebab bila datangkan satu, akan kedua-dua mana akan masuk sekali. Sama dengan Islam dan iman, sama dengan qada dan qadar. Tapi dalam kitab kita ni diasingkanlah. Sebab apa? Sebab nak perici satu-satu. Qada apa makna? Qadar apa makna? Itu. Datang kedua-dua lah. Kalau dalam hadis itu, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Hanya didatangkan qadar sahaja. Qadari. Tapi cara perincinya dalam kitab ni didatangkan kedua-dua. Yang keenamnya percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan makna mengaku putus dalam hati seseorang. Qada apa makna? Qadar apa makna? Jadi dalam kitab Al-Misbahul Munir ini didatangkan jalanan Imam Asy'ari. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu, yang telah menentu. Telah menentu ni sedia kala. Telah menentu. Kena kepada ketentuan azali. Ketentuan azali telah menentu pada sedia kala. Penentuan itu qada yang telah menentu akan penentuan Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu akan dia oleh Allah ni, menentu dengan iradah. Dengan iradah. Dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menentu ni kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Sebab iradah tidak ada ta'alluq tanjizi hadis. Menentu oleh Allah Ta'ala, menentu yang baharu tidak ada. Ada qaul dalam kitab menyatakan ada tanjizi hadis bagi iradah, waktu kena halusin molek. Bukan makna Allah menentukan yang baharu, tapi Allah menetapkan ketentuan Allah yang azali. Ada dalam kitab. Dalam kitab Kifayatul Awam pun ada. Didatangkan qaul pandangan da'if. Iradah ada, ta'alluq tanjizi hadis. Allah menentukan baharu. Bukan makna Allah menentu baharu dah. Dengan makna Allah menetapkan akan ketentuan Allah hak azali. Bukan satu ketentuan yang baharu, bukan. Sebab ketentuan Allah, iradah muafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ketentuan yang baharu, berarti ilmu Allah pun ilmu yang baharu. Sebab antara ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu, dia akan berlazim-lazimah. Pada ni kena faham molek sini. Sebab ada orang share dalam FB, ada dalam kitab ta'alluq tanjizi hadis bagi iradah. Dengan mana ada penentuan yang baharu Allah menentukan. Ada dalam kitab. Kitab jangan duk baca gitu, kena berguru molek. Ada ni. Sebab ketentuan Allah dengan pengetahuan Allah dia berlaziman. Kalau ada ketentuan Allah yang baharu, berarti ilmu Allah
Baru jugalah mustahil sama sekali begitu. Ada ni. Ni kena cuma molek. Antara iradah dengan ilmu ni. Bahkan ada pandangan di kalangan ulama Asy'ariyah, qada adalah pengetahuan Allah yang Allah mengetahui pada sedia kala. Ada ni. Di sini qada penentuan iradah. Ada setengah pandangan dalam Asy'ariyah juga di kalangan ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari, qada pengetahuan Allah, bukan penentuan. Pengetahuan Allah yang Allah mengetahui pada sedia kala dengan sifat ilmu. Tu nak kena hurah macam mana tu. Kalau pergi kepada jalanan Imam Maturidi, Imam Maturidi dia sebaliklah. Penentuan iradah adalah qadar. Dan ada pandangan qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memang ada pandangan. Saya ada buat catatan sini. Hak sekolah ni sekolah dar. Hak sekolah dar. Darussalam ke, Darut Taqwa ke, sekolah dar. Di tahun yang pertama, satulah. Tahun yang pertama, al-imanu bil qadari wal qada'i. Bil qadari, dal bagi atas. Dalam buku tu. Dal bagi atas. Al-imanu bil qadari wal qada'i. Itu hak jah satu. Jah dua tak ada. Jah tiga. Jah mana? Jah empat. Jah tiga ada dia. Jah tiga, al-imanu bil qada'i wal qadari. Jah dua tak ada. Jah satu, keledar buku dia, al-imanu bil qadari wal qada'i. Qadar dahulu. Dia kalau qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dia sama dengan buku pasti. Sama dengan buku pasti. Qadar dan qada. Itu jalanan Imam Maturidi. Dan naik yang tiga, al-imanu bil qada'i wal qadari. Qada pula jadinya. Jah tiga. Jah empat didatangkan dua kali. Yang mula-mula didatangkan musuh empat, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Di musuh 25, al-imanu bil qada'i wal qadari. Qada juga. Dia empat. Dia 5, tajuk dia al-qada'u wal qadari. Mana jah satu je, qadar dan qada'. Jah 3, jah 4, jah 5, qada' dan qadar. Kena orang molek lah. Kedua-dua ni betul belaka. Tetapi yang kita bicara, kita akan bicara ketentuan azali dahulu. Sebut qadar, qada' ke, qada' dan qadar, kita akan bicara ketentuan azali dahulu. Barulah sekarang sampai masa Allah menjadikan. Ni. Allah menjadikan kalau dalam buku pasti pelaksanaan ketentuan yang letak terjemahan gitu. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Itu buku pasti. Faham tak kita orang tua? Pelaksanaan ketentuan faham ke tak? Tak faham, budak pasti lagi tak faham. Mau 6 tahun. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Ini hak tuan buat sekarang ni. Ini qada dalam buku pasti tahun 6. Jadi qadar dan qada. Dia akan sebut ketentuan azali dahulu. Tapi kalau tukar qada dan qadar, qada jadi ketentuan azali, qadar pelaksanaan ketentuan. Itu jadi macam mana tukar gitu. Qadar dan qada jalanan Imam Maturidi, qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari. Sudahlah. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah
jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Ahli sunnah jemaah dalam ilmu tauhid. Itu hanya panggil khilaf lafzi saja. Tapi apa dia panggil jalanan Imam Asy'ari ke jalanan Imam Maturidi ke, hak rukun iman yang keenam, tempat kembalinya kudrah, iradah, ilmu. Dia akan mati di ilmu. Hak rukun iman yang keenam, qadar qada ke, qada dan qadar ke, tempat marji' dia, tempat kembali dia adalah kudrah, iradah, ilmu. Tiga tu. Kena mati tiga tu. Kudrah, iradah, ilmu. Qadar qada ke, qada qadar ke, kudrah, iradah, ilmu. Yang saya nak sentuhnya hak buku dar ni dia jah 5. Jah 5 qada dan qadar. Qadar tu tak apalah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat qadar. Qada pergi kepada huwa ilmullahi fil azali bil asya'i kulliha ala ma satakunu alaihi fil mustaqbal. Ini dia jah 5 buku dar bahasa Arab. Macam mana kita ayat 5 ada buku jah 5 je. Buku jah 5 terjemah buat apa? Kita tingkatan 5 apa kita ni? Tinggi kan belajar kan. Jadi dalam buku dar jah 5 tu, qada huwa ilmullahi fil azali bil asya'i kulliha alama satakunu alaihi fil mustaqbal. Ilmullahi, ilmu Allah fil azali, pada sedia kala. Ta'alluq tajuk qadim bagi ilmu. Ilmu Allah, bukan iradah Allah, ilmu Allah. Atas barang yang selagi akan berlaku pada mustaqbal, pada masa akan datang. Ilmu Allah. Qada ilmu Allah. Kita sini qada iradah ni, iradah. Lepas tu kata kita bicara jalanan Asy'ariyah ke Al-Maturidiyah ke, hak rukun yang keenam qudrah, iradah, ilmu. Kena mati tiga ni. Kena mati tiga ni molek. Di kalangan ulama Asy'ariyah memang ada yang menjalani jalanan qada adalah ilmu. Kitab kita ni qada adalah iradah. Qada adalah penentuan yang telah menentu akan oleh Allah dengan iradah. Ini dalam kitab kita. Kenapa berbeza? Sama sahaja. Sebab iradah Allah, ilmu Allah dia berlaziman. Allah mengetahui pada azal perkara baik akan berlaku. Allah menentukan pada azal perkara baik akan berlaku. Allah mengetahui pada azal perkara jahat akan berlaku. Allah menentukan pada azal perkara jahat tu akan berlaku. Itu saja. Sebab ilmu ta'alluq dari qadim, iradah ta'alluq dari qadim. Mana apa? Allah mengetahui pada sedia kala, Allah menentukan pada sedia kala. Kena faham tu. Allah mengetahui pada sedia kala, Allah menentukan pada sedia kala. Ini kena letak molek antara dua ni. Walaupun kita dalam kitab ni akan menjalani jalanan hak qada adalah iradah, kita tak akan berhenti di iradah. Ketentuan Allah pada azal muwafaqah dengan ilmu. Ketentuan Allah pada azal muwafaqah dengan ilmu. Kita akan berhenti di ilmu, bukan berhenti di iradah. Tapi ini poin-poin utama ni pun sining pun huara dah. Sining pun keluar dah fahaman-fahaman yang salah. Yang tadi kita bicara bab qada qadar Asy'ariyah, qadar Maturidiyah. Okey je. Cuma masyhurnya jumhur ulama mengikut jalanan Asy'ariyah, qada dan qadar. Tetapi di kalangan dipanggil apa? Ahli lughah. Ahli lughah ni ahli bahasa.
ahli bahasa. Ahli lughah, ahli bahasa ni dia lebih bersetuju dengan jalanan Maturidiyah lah. Qadar, ketentuan azali, qada, pelaksanaan ketentuan. Itu di kalangan ahli lughah, ahli bahasa Arab. Tapi kebanyakan ulama'nya memilih jalanan Imam Asy'ari lah. Qada, ketentuan azali iradah, qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada ni. Sebab tu dalam kitab-kitab lama kebanyakan qada dan qadar. Tapi kalau tengok dalam buku-buku baru banyaknya qadar dan qada. Ada ni. Dia ada dua jalanan. Simple je perkara ni. Tapi terkadang orang mengajar sendiri, ustaz saya pun gitu juga ustaz. Satu kitab qadar dan qada, satu kitab qada dan qadar. Saya pun confused dong ke tak? Saya pun keliru juga dia kata. Kenapa jadi tak sama? Tapi mujur orang belajar tak tanya dia kata. Kalau belajar tanya nak dekor warna. Nak dekor warna ada ni. Takkan orang tanya ustaz macam mana ada buku qada dan qadar, ada buku qadar dan qada. Hak mana hak betul, mana salah ni? Nak dekor kan? Mana nak dekor? Nak nagi macam mana? Dah awak tak betul belaka lah gitu kan. Betul belaka macam mana pula? Payah juga tu. Mudah je. Ini saya biasa sebut dalam satu program dan radio 1 jam. Tajuknya qadar dan qada. Tajuk dia. Penerbit beri pada penceramah tu qadar dan qada. Mana penceramah tu mesti buat apa? Buat homework apa mari? Yalah, takkan dia mari gitu, dia mesti ada bahan-bahan dia. Sebab apa ni radio ni bukan ceramah biasa. Tajuk yang diberi qadar dan qada, mesti dia sudah buat homework ni tau. Dia cari bahan-bahan tau. Dia pun bicara qadar dan qada. Dia bicara sekejap. Jadi sebelum saya nak bicara panjang, dia kata saya nak memperbetulkan kembali tajuk tu. Qadar dan qada tu tak betul, dia kata. Kena qada dan qadar. Dia kata tak betul. Walau kalau tak betul, awal-awal lah perbetulkan penerbit tu. Kan penerbit mesti hantar tajuk. Warna ni qadar dan qada. Saya minta penerbit tukar pada qada dan qadar lah. Dan tajuk tu tak betul. Tapi diterima tajuk tu. Mana tajuk tu lah qadar dan qada. Bila beri pada dia bercakap sekejap. Lepas tu dia kata nak betul balik. Tajuk qadar dan qada tu salah. Yang betulnya qada dan qadar. Jadi nak bicara macam mana, nama barang pun tak kenal. Ada? Nama barang pun tak kenal. Salah. Qada dan qadar ni salah. Qada dan qadar ni jumhur ulama yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Jumhur, kebanyakan ulama. Maknanya ramai yang mengikuti qada dan qadar, bukan qadar dan qada. Walaupun ahli lughah lebih setuju dengan qadar dan qada. Tiba-tiba salah. Qada dan qadar tajuk yang diberi yang betulnya qadar dan qada. Tajuk dia bukan tajuk qadar, tajuk qada dan qadar. Dah saya salah sebut ni. Tajuknya qada dan qadar. Bukan qadar dan qada. Tajuknya qada dan qadar. Tiba-tiba dia cakap, dia pun perbetulkan. Qada dan qadar salah. Yang betulnya adalah qadar dan qada. Padahal qada dan qadar itu jumhur, kebanyakan ulama. Ada ni. Hak betul nama tu pun ni kita nak pergi pula kepada hak qada dalam kitab kita ni iradah. Dalam buku Dar Darjah 5 ilmu Allah. Allah mengetahui. Sini ni lah banyak timbul sekarang. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Ini banyak sekarang. Orang-orang yang public figure, orang-orang yang atasan. Atasan ni bukan atasan di sebuah ilmu, atasan di sebuah pengaruh. Sangat-sangat ramai yang menyatakan bahawa qada Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Ya, badan kita ada. Qada adalah ilmu Allah. Qada huwal ilmullahi fil azali bil asya'i kulliha ala ma satakunu alaihi
fil mustaqbal. Darjah 5 kalau dar. Ilmu Allah. Allah mengetahui pada azal dengan sekalian perkara. Allah mengetahui qada. Allah tidak menentukan, tak ada iradah di situ. Allah hanya mengetahui. Hak tu go. Di rukun imam ni tak ada dah. Bokeh dah di rukun imam ni. Jadi baik ke jahat tidak ada kehendak Allah. Tidak ada ketentuan Allah. Tidak ada ketetapan Allah, tidak ada keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara baik, seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Sebab apa? Qada ilmu bukan iradah. Memang ada pandangan. Bukan ada pandangan Maturidiyah, qadar iradah, ada pandangan tu qadar ilmu. Ada juga. Hak perbuatan Allah tu kudrah lah tu, perbuatan Allah kudrah. Dia berlaziman antara mengetahui Allah pada azal dan menentu oleh Allah pada azal. Mengetahui Allah pada azal ilmu, menentu oleh Allah pada azal iradah. Ini berlaziman dua ni. Hak perkara yang mungkinat lah, perkara yang harus berlaku. Sebab iradah Allah hanya pada perkara yang harus. Ilmu Allah wajib mesti harus bertakluk belaka. Kita bicara hak mungkinat, perkara yang harus berlaku. Ada berlaziman antara ilmu Allah dan iradah Allah. Azali belaka. Cuma dari segi ta'akul kita nak menyusung untuk memudahkan faham, kita akan sebut Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Jadi Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Jadi seolah-olahnya Allah mengetahui dahulu, Allah menentukan kemudian. Tidak. Sebab mengetahui pun pada azal sedia kala, menentu pun pada azal sedia kala. Cuma untuk kita faham, Allah mengetahui, Allah menentu. Sebab kalau kita memang begitulah. Kita memang mengetahui dahulu, menentu kemudian. Bukan kena kita. Kita orang tanya macam mana buat ketetapan ke belum, menentulah ketetapan tu. Oh, saya ni beri tempoh masa dululah sebelum saya menentukan buat ketetapan, sebab maklumat saya tak jelas lagi. Lepas jelas maklumat ilmu saya akan beritahulah apa ketetapan saya. Itu memang kita mari ilmu dahulu, barulah kita menentukan, menetapkan. Itu kita. Tapi mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah sedia kala, tidak ada dulu kemudian. Sebab sedia kala. Pada cuma bila kita cerita Allah mengetahui pada sedia kala, Allah menentu pada sedia kala, sampai masa Allah melakukan dengan sifat kudrah. Ni. Cuma kebanyakan ulama qada iradah lah. Ni kita akan sambung semula ni. Sebab kuliah kita ni sejam. Sejam kita sejam sungguh lah. Sejam kita sejam sungguh. Tunggu awal tadi habis maghrib. Tak awak tunggu lama juga. Minta dah kata masa sikit. Saya orang bang maghrib tu baru nak start kereta di konti RTN tu. Turun bukit itu bukan jalan biasa tu. Turun bukit itu. Kena slow-slow lah turun bukit RTN tu kan. Saya masuk kereta tu orang bang dah. Abang nak kereta tu dah. Nak balik rumah lagi. Jadi maghrib 6.57 di awal. Sejam kita ambil sejam. Tapi memanglah kebanyakan ulama dia pergi pada iradah, qada pergi pada iradah. Sebab dalam ayat Al-Quran dia pergi pada iradah. Fa'alul lima yurid. Itu kita biasa baca ayat tu. Ayat lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaf'alu. Itu kalau Asy'ari kok qudrah lah, qadar. Ma yurid, akan barang yang ia kehendak, bukan ia tahu. Barang yang ia kehendak, iradah. Tapi apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Pergi pada mengetahui. Tapi ayat tidak sebut ilmu, sebut iradah. Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala melakukan, itu qadar.
ma yurid, barang yang ia kendak, bukan barang yang ia tahu. Yurid, arada, yuridu, iradatan, iradah. Tapi apa yang Tuhan kendak, Tuhan mengetahui pada azal. Hak kita baca semua dalam surah Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kun fayakun tu pergi kepada kudrah, qadar. Innama amruhu idza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah pada azal. Arada dengan fi'il madhi, isyarat kepada ketentuan azali. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila Allah telah menghendaki. Iza arada, bila telah menghendaki, bukan bila Allah mengetahui. Allah perbuat qadar, kudrah akan barang yang Allah kehendak pada azal. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan mula Tuhan engkau ya Muhammad yakhluqu, menjadi ia, itu qadar, kudrah. Ma yasha wa yakhtar, akan barang yang ia kehendak dan ia pilih, bukan ia tahu. Barang yang Allah kehendak, barang yang Allah pilih. Tapi apa yang Allah Ta'ala kehendak, apa yang Allah Ta'ala pilih, Allah mengetahui pada azal, baru bagi pada ilmu. Sebab tu kita sekarang bawa jalanan qada iradah, kita akan berhenti di ilmu, bukan berhenti di iradah. Tapi pandangan mengatakan qada tu ilmu muafaqah dengan iradah. Jangan ilmu semata-mata. Allah tidak menghendaki baik dan jahat. Allah hanya mengetahui saja. Ni hak saya sebut tadi, hak banyak sekarang dalam rakaman-rakaman. Dinafikan iradah, dia hanya berpegang Allah mengetahui. Seseorang akan memilih dan melakukan perkara baik, seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui pada azal. Allah tidak menghendaki. Hamba sebebas-bebasnya memilih baik ataupun jahat. Ni. Jadi maknanya kalau bicara qada tu ilmu, kena berlaziman dengan iradah. Yang kita al-misbahul munir, qada adalah iradah, kita akan berhenti di ilmu. Jadi kudrah, iradah, ilmu. Pembicaraan rukun yang keenam, qada qadar ke, qadar qada ke, tempat kembalinya adalah kudrah, iradah dan juga ilmu. Jadi minggu depan ni insya-Allah kita masih lagi baca di tajuk dia yang keenam, percaya dengan qada dan qadar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.